من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الجن والبشر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب صدق الله العظيم. Muslimin muslimat rahimahullah, pada pagi ini pagi yang penuh dengan rahmat dan barakah, di tempat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, pada saat-saat penuh barakah dan maghfirah daripada Allah, pagi 10 akhir bulan Sya'ban, marilah sama-sama kita rafakkan dulu kesyukuran yang tak terhingganya kepada Allah di atas limpah kurnia rahmat dan inayahnya. Kita masih lagi diberi peluang untuk hidup, dikurniakan kita dengan ni'matul amdad, nikmat kesempatan masih lagi diberi nyawa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat sama-sama kita meneruskan amalan untuk menjadi orang yang taat pada Allah, dapat sama-sama kita memperbetulkan sebarang kesilapan kita yang lalu di atas muka bumi Allah, dan kesempatan untuk hidup ini juga dapat sama-sama kita menunaikan amanah dan tanggungjawab yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mungkin selama ini kita lalai dan lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling penting lagi, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, iaitulah Tuhan bukan sekadar memanjangkan usia kita, tapi Tuhan jadikan kita sebagai orang yang kekal Islam, orang yang kekal beriman. Dan yang paling penting ialah biarlah kita kekal dengan kesemua ini sehingga kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita juga ucap syukur pada Allah Ta'ala di atas nikmat-nikmat ulung, iaitulah Tuhan jadikan kita mendapat kelebihan dan juga pelbagai anugerah yang hebat yang lain di atas muka bumi Allah. InsyaAllah tuan-tuan, macam pagi ini Allah Ta'ala pilih kita menjadi sekali lagi talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Dan bagi orang yang menuntut ilmu ini, kelebihan cukup banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, yaitulah qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah azza wa jal auha ilayya annahu man salaka maslakan fi talabil ilmi sahhalat lahu tariqal jannah au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, yaitulah innallaha azza wa jal, sesungguhnya Allah Ta'ala auha ilayya, telah mewahyukan kepadaku. Jadi Nabi sebut ayat itulah Allah Ta'ala telah berfirman pada Nabi dan memberi wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa yang dikatakan oleh Allah, yaitulah annahu man salaka maslakan, sesiapa yang menempuh satu-satu perjalanan. Buat apa dia tempuh perjalanan tadi? Fi talabil ilmi, di atas tujuan untuk menuntut ilmu. Macam tuan-tuan keluar daripada rumah tadi, datang ke masjid, kita tahu iaitulah di masjid adanya majlis ilmu, iaitulah kita pun penempuh perjalanan untuk, iaitulah tujuan utama kita menuntut ilmu di atas muka bumi Allah. Maka perjalanan tadi menjadi satu perjalanan yang sunnah, seperti mana perjalanan yang ditempuh oleh orang-orang yang hebat dahulu, iaitulah ulama-ulama dahulu. Contohnya macam apa yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Kita pegang mazhab dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dia cukup suka menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu. Walaupun dia merupakan orang yang cukup hebat dengan kekuatan ilmunya, 10 tahun sudah boleh mengajar di dalam Masjidil Haram Makkatul Mukarramah, 12 tahun sudah menjadi orang yang layak mengeluarkan fatwa di atas muka bumi Allah. Dia tak pernah ada sifat mukafaah, berasa cukup dengan ilmunya. Dengar cerita di Madinah adanya seorang ulama hebat yang bernama Imam Malik bin Anas. Maka tempuh perjalanan yang jauh daripada Mekah menuju ke Madinah untuk mendapat sekelumit ilmu daripada Imam Malik bin Anas rahimahullah. Pergi mengaji berapa lama dengan Imam Malik bin Anas. Dengar pula di Iraq adanya seorang ulama yang agung, Qadhi Abu Yusuf, iaitulah yang bermazhab Imam Abu Hanifah. Dia tempuh perjalanan pula daripada Madinah menuju ke Iraq untuk menuntut ilmu. Begitulah perjalanan dia menuju kepada banyak tempat untuk mencari guru-guru yang agung di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa tujuan? Iaitulah untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Allah, siapa yang menempuh satu-satu perjalanan, tak kira perjalanan jauh ke perjalanan dekat, dengan satu tujuan untuk menuntut ilmu, apa balasan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Allah Ta'ala sebut lagi, sahalat lahu tariqal jannah, Allah Ta'ala akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila Tuhan akan mempermudahkan baginya jalan menuju ke syurga, maka iaitulah dia merupakan orang yang cukup berbahagia di dunia dan juga di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu juga merupakan ganjaran yang kita akan terima besok, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat daripada Allah. Jadi kita syukur Tuhan dorong kita dapat keluar daripada rumah pada pagi ini, datang ke masjid untuk sekali
sekali lagi berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita dapat ini berterusan sehinggalah kita dimatikan oleh Allah, tidak lain dan tidak bukan dalam keadaan beriman dengan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, pagi ini kita akan berbicara tentang sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu peringatan pada kita, di mana hadis pada pagi ini ialah riwayat Imam Ibnu Hibban daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini kita akan berbicara tentang golongan-golongan manusia yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mungkin ada orang akan sebut, pasal apa kita akan bincang tentang golongan yang dibenci oleh Allah. Kita bincanglah tentang golongan yang dikasihi oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat jadi orang yang dikasihi oleh Allah. Buat apa kita mengaji tentang orang yang dibenci oleh Allah? Jawapannya mudah. Jawapannya ialah kita mengaji tentang sifat-sifat orang yang dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan kita dapat jadikan sempadan. Maksudnya apa dia, tuan-tuan? Maksudnya iaitulah kita tak buat semua sifat orang-orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila tak ada kepada kita sifat-sifat orang yang dibenci oleh Allah, insya-Allah mudahlah bagi kita untuk menjadi orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu panduan-panduan ni kita kena ambil faham dan ambil iktibar sepenuhnya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi satu kata ulama, iaitulah bahawa sesungguhnya apabila disebut tentang golongan yang dibenci oleh Allah Ta'ala ini, sebenarnya ia merupakan satu panduan yang paling hebat sebagai peringatan kepada kita. Kerana sifat-sifat orang yang dibenci oleh Allah ini, tuan-tuan, iaitulah kalau kita berjaya singkirkan daripada kehidupan kita, kita berjaya menjadi manusia yang disingkirkan, iaitulah yang menyingkirkan sifat-sifat yang boleh membawa kepada kita ini, iaitulah dilaknat terus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya sifat-sifat orang yang dibenci oleh Allah ini dia bukan pemutus. Maksud bukan pemutus ni maknanya dia tertutup peluang terus bagi kita. Tak, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, daripada untuk mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kena beringat-beringatlah, sebab kalau kita biar diri kita ni ada sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dibimbangi satu ketika sampai kepada kemuncaknya, kita merupakan orang yang sudah ditutup daripada peluang untuk mendapat rahmat daripada Allah. Jadi maknanya iaitulah yang tertutup terus ni ialah golongan yang dilaknat oleh Allah. Tambah-tambah golongan yang dilaknat sampai bila-bila oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni tak ada peluang dah untuk kita, orang panggil apa, mendapat kasih dan sayang daripada Allah. Tambah-tambah tak ada peluang dah untuk kita merebut syafaat yang paling utama di akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam saya sebut kat tuan-tuan selalulah dalam kuliah kita, besoknya mengikut kaedah apa nama ulama-ulama tauhid, besoknya di akhirat Allah ini kita ada satu benda yang kita cukup perlu sungguh-sungguh, tuan-tuan. Apa dia yang kita perlu sungguh-sungguh tu? Iaitulah dinamakan syafaat. Apa dia syafaat? Syafaat ni maknanya pertolongan yang kita nak sangat-sangat.
ketika iaitulah sampai satu masa yang kita tak ada siapa boleh tolong kita dah. Yang nak tolong kita syafaat itulah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itu iaitulah di akhirat ni pasal apa kita perlu sangat pertolongan, kerana kita tak boleh nak tambah lagi amalan kita. Setiap amalan kita hanya di atas muka bumi. Kita pun tak tahu amalan kita banyak mana. Contoh, macam kita kata, iaitulah kita akan melalui satu proses yang dinamakan mizan. Apa dia mizan? Mizan ini ialah timbangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila ditimbang kebaikan lagi banyak daripada kejahatan. Kejahatan kita tu sikit sangat, kebaikan kita tu banyak. Yang ni garanti dah masuk syurga. Lepas tu iaitulah timbang-timbang tengok hak jahat tu banyak, hak yang baik tu sikit sangat. Yang ni tentu dah masuk neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kala bila timbang-timbang, contoh macam kita lah, hak yang baik dengan hak jahat lebih kurang sama banyak. Ataupun hak jahat tadi ni, iaitulah lebihnya kita kata bahasa kita, bahasa Kedah kita ni, bahasa kita kata bahasa Pulau Pinang, bahasa Kedah, bahasa utara kita ni kita sebut lagi 5 red saja. Kalau kita ada 5 red lagi ni, maknanya sikit sangat kalau ada, iaitulah kebaikan kita tentu lebih daripada kejahatan. Contohnya lagu itulah 1 hun ataupun 2 hun lagi, kebaikan kita akan lebih daripada kejahatan kita. Jadi insya-Allah bila kebaikan tu lebih daripada kejahatan, syurgalah. Tapi kita nak pergi cari tang mana waktu tu? Akutlah contoh, iaitulah 5 red lagi sama dengan iaitulah dengan kita iaitulah sembahyang sunat 2 rakaat. Kita nak tambah tu boleh tambah dengan sembahyang sunat 2 rakaat. Nak sembahyang sunat apa pada waktu tu? Masa ni nak buat apa pun di atas dunia. Jadi masa tu kita cukup perlu iaitulah walaupun sedikit daripada pahala daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kebaikan daripada Allah. Nak pergi cari tang mana? Yang itulah yang disebut oleh ulama, iaitulah kita perlu kepada syafaat. Maka datanglah syafi'un, orang yang boleh bagi syafaat kat kita. Dia kata iaitulah maknanya aku syafaatkan dia. Bila kawan tu bagi syafaat kat kita, insya-Allah maka timbangan kita akan berat kepada kebaikan, kita akan dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syafaat di akhirat besok ni, iaitulah ulama bahagikan kepada 3 jenis syafaat. Satu nama dia syafaatul kubra, iaitulah syafaat yang besar. Syafaat besar ni dia boleh diberi oleh 3 orang manusia ataupun 3 golongan manusia. Satu iaitulah ulama yang beramal dengan ilmu dia. Kemudian yang keduanya orang yang mati syahid. Dan yang ketiganya ialah hamlatul Quran, orang yang hafal Quran, Quran duduk dalam dada dia, dan dia merupakan orang yang istiqamah menjaga Al-Quran. 3 golongan ini dia boleh bagi syafaat kepada, iaitulah siapa yang ia suka. Tapi had untuk bagi syafaat hanya 70 orang, kata sebahagian ulama. Sebab itu dia merupakan martabat syafaat yang paling rendah, walaupun dinamakan syafaat besar. Lepas tu yang kedua iaitulah syafaatul uzma. Dia panggil syafaat uzma. Tadi syafaat kubra, syafaat besar. Yang ni pula ialah syafaatul uzma, syafaat yang agung. Syafaat agung ni siapa boleh bagi? Iaitulah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia boleh bagi syafaat kepada siapa yang ia suka. Yang ni tak ada limit, tak ada had. Ikut suka Nabi nak bagi kat siapa pun. Itu ada peluang untuk dapat syafaatul uzma. Dan yang ketiga syafaat yang paling tinggi, namanya ialah syafaatul ulya.
Apa dia syafaatul ulya, syafaat yang paling tinggi ataupun syafaat tertinggi. Apa dia syafaat tertinggi? Syafaat yang diberi oleh Allah Ta'ala sendiri. Yang ni pun tak ada limit, ikut suka Allah Ta'ala nak bagi kat siapa. Nama syafaat ini ialah an-nadhru binadharir rahmah, dipandang oleh Allah dengan pandangan kasih sayang. Bila Tuhan pandang dengan kasih pada seseorang, tak kira hang jahat lagu mana pun, hang berdosa banyak mana pun, tapi Tuhan pandang dia dengan pandangan kasih sayang, maka besok di akhirat dia akan mendapat syafaat direct daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, bila orang tu dilaknat oleh Allah, dia tak berpeluang untuk mendapat an-nadhru binadhrir rahmah ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal apa? Pasal apa kita sebut orang yang dapat laknat, dia tak peluang dapat siapa nama yang disebut an-nadhru binadhrir rahmah ni? Kerana laknat tu sendiri maknanya ialah al-ibti'adu anir rahmah, iaitulah dijauhkan daripada kasih sayang Allah. Tu makna laknat. Al-ibti'adu anir rahmah, dijauhkan daripada kasih sayang Allah. Jadi sebab itulah virus-virus yang boleh menjadikan dan membawa kita mendapat laknat daripada Allah ini, dia bermula dengan dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ingat, jangan buat langsung dan masukkan langsung diri kita dalam golongan orang yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebetulan bila duk rojok-rojok dan duk selak-selak kitab, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, jumpa sepotong hadis sahih untuk jadi pedoman kepada kita pada pagi ini tentang golongan orang yang dibenci oleh Allah. Saya nak bawa kepada tuan-tuan, mudah-mudahan ia memberi manfaat dalam perhimpunan kita pada pagi ini. Baik, kita sambung dan kita tengok, tuan-tuan. Disebut qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yabghadha kulla ja'zari wa jawazi wa khassabi fil aswaqi wa jifati bil lail wajifati bil lail himari bin nahar wa alimi bid dunya jahilin bil akhirah atau kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Nabi kata innallaha yabghadu, sesungguhnya Allah Ta'ala cukup benci kepada 5 golongan manusia. Ingat betul-betul, kita ni beringat sungguh-sungguh jangan bagi kita masuk dalam salah satu daripada 5 golongan manusia ini, kerana bila kita masuk dalam diri kita salah seorang daripada 5 golongan ini, kita termasuk dalam golongan orang yang cukup jauh, iaitulah daripada peluang untuk kita mendapat kasih sayang Allah. Seriau tuan-tuan, kalau kita masuk dalam golongan 5 golongan ini, silap-silap hari bulan kalau tak jaga sungguh-sungguh, kita akan menuju kepada golongan, menjadi golongan orang yang dilaknat oleh Allah. Wa na'udzubillah wal a'yadzubillah. Jadi di sana disebut dalam hadis Nabi ini, iaitulah 5 golongan manusia ini paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, siapa dia? Yang pertama Allah Ta'ala paling benci ialah kulla ja'zari. Setiap daripada golongan yang disebut sebagai ja'zari. Apa dia ja'zari? Ja'zari ini satu istilah, iaitulah gabungan 2 sifat mazmumah, iaitulah sifat yang huduh yang ada pada diri manusia. Dah satu pun huduh dah,
Tapi bila ada dua benda ni kat dia, maka timbullah sifat yang dinamakan Ja'zari. Dan bila seseorang itu termasuk dalam golongan orang yang disebut sebagai Ja'zari, dia merupakan orang yang dibenci oleh Allah. Pasal itu jangan bagi ada sungguh-sungguh dua benda ni kat kita. Apa dia? Iaitulah Ja'zari ni. Ja'zari ni gabungan dua sifat, iaitulah yang disebut sebagai sifat yang dikeji. Yang pertama, iaitulah maksud Ja'zari yang pertama, sifat yang pertama, iaitulah orang yang suka bercakap kasar. Orang yang suka bahasa apa? Bahasa kita nak sebut, no? Dia suka jerkah-jerkah, dia suka sonyang-sonyang, dia tak menunjukkan kasih sayang dalam percakapan dan pergaulan dia. Siapa yang ni paling dibenci oleh Allah? Orang yang suka bercakap sonyang-sonyang, suka jerkah-jerkah, percakapan yang tidak menunjukkan kasih sayang ni, kerana ia berlawanan dengan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi ini, iaitulah dari segi percakapannya, iaitulah percakapan yang lunak, percakapan yang menarik orang perhatian dan menarik hati orang, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu bila kita sebut akhlak Nabi, tuan-tuan, orang bersembang dengan Nabi, orang yang berbincang dengan Nabi, memang tak pernah tersinggung dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Nabi jaga pertuturan dia, tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah. Malah lagi orang yang kenal Nabi lagi sayang pada dia, lagi kenal Nabi lagi sayang pada dia. Tapi bukan bermakna, jangan silap faham pula. Sekali bila kata lagu tu, iaitulah maknanya, iaitulah kita kata kena bercakap pelan-pelan, tak boleh bercakap deras. Dah ada ketika, iaitulah maksudnya kita letak kena pada tempat dia. Bercakap deras kena pada tempat dia, bercakap lembut pun kena pada tempat dia. Macam kita bercakap dengan tegas kena pada tempat dia. Bukan bermakna Nabi bercakap pelan setiap masa, tak juga. Macam Nabi berkhutbah disebut Nabi tegas dengan kata-katanya, kuat dan juga tekan dalam beberapa perkara untuk menunjukkan seriusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu kaedahnya. Macam dakwah lah, seru. Bila sebut seru ni, ada orang sebut kat saya, dia kata mengajak pun tak boleh deras-deras, ustaz. Dia kena bercakap, mengajak pun kena lembut, mengajak pun kena pelan. Macam dakwah lah, dakwah pun tak boleh kuat suara, dia kena pelan suara dia dan sebagainya. Kita kalau buh makna lagu tu silap lah. Pasal apa? Pasal macam dakwah ni makna apa? Seruan. Seruan ni makna apa? Kelui. Kita nak panggil orang balik kepada Islam, balik kepada agama. Macam kita dakwah kepada sama-sama kita. Untuk apa? Nak ajak balik masyarakat kepada kesedaran agama, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Jadi bila kelui ni, dia tengok orang jugalah. Kalau orang jauh, kita bercakap pelan, jawab dia tak dengar, dia tak main lah, tuan-tuan. Tentu kena kuat. Tapi kalau orang yang dekat dengan kita, duduk tepi kita, tentu kita akan kelui dengan pelan, bukan nak kelui deras. Pasal apa? Pasal akan menyusahkan dia pula dalam keadaan tadi. Itu kaedahnya. Maksudnya percakapan kita tu percakapan yang lunak, percakapan yang baik, percakapan yang boleh menarik hati manusia. Itu sifat dan juga iaitulah sunnah daripada Nabi. Jangan jadi orang yang jenis bila bercakap saja dia kira nak sonyang, dia kira nak jerkah, dia kira nak bagi menyakiti hati orang dan sebagainya. Okey, itu satu. Dalam Ja'zari tu satu. Lepas tu dia campur pula dengan satu lagi, apa dia? Iaitulah sombong dan bongkak. Takabur. Jadi campur sombong dengan bercakap sonyang-sonyang. Kadang orang duk jerkah, sonyang orang apa semua ni. Pasal apa? Pasal dia rasa dia hebat lah. Sombong lah tu. Bila campur dua benda ni, jadi Ja'zari. Yang ni yang paling dibenci oleh Allah. Sama juga bila sombong, tuan-tuan, dia berlawanan dengan akhlak utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana sifat utama Nabi
ialah tawadhu'. Nabi sentiasa merendah diri. Walaupun kalau nak kira Nabi nak sombong boleh tak? Boleh. Lebih daripada boleh. Pasal apa? Pasal padanlah dengan kedudukan Nabi SAW. Tapi tak macam disebut oleh Syekh Ja'far Al-Barzanji di dalam tulisan dia. Kita buka rawi di dalam perbahasan dia. Barzanji itu dia sebut apa? Dia sebut wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i wat tawadhu'. Dan sifat utama Nabi apa dia? Iaitulah bersangatan malu. Maksud bersangatan malu ni, Nabi cukup pandai jaga akhlak dan peribadi dia. Dan kemudian tawadhu', Nabi merupakan orang yang suka dan paling utama dalam sifat merendah diri di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau boleh, memang kena boleh lah buang sifat utama Ja'zari yang ada pada kita, tuan-tuan. Jangan bagi ada sifat suka bercakap songyang-songyang, suka bercakap iaitulah tengking-tengking. Lepas tu sombong pula di atas muka bumi Allah. Kerana bila kita sombong, iaitulah kita menjadikan diri kita jauh daripada Allah. Sebab apa? Disebut oleh Allah at-takabburu ridai, al-kibriya ridai. Sombong dan juga bongkak tu selendangku. Siapa yang pakai selendangku, dia termasuk orang yang jauh daripada rahmatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah tak ada lah kot pada kita. Kalau boleh kita ni biar dalam pergaulan dengan manusia, kita bila kita tawadhu', bila kita bercakap dengan percakapan yang lunak, kita akan dapat menarik hati manusia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu satu, Ja'zari. Dan yang keduanya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Jawazin. Tadi Ja'zari, yang ni ialah pula Jawazin. Apa dia Jawazin? Jawazin pun sama, gabungan dua benda. Apa dia? Iaitulah dua sifat yang disebut dengan sifat mazmumah. Apa dia Jawazin? Iaitulah gabungan yang pertama. Apa dia? Iaitulah sifat suka menimbun dan mengumpulkan harta dunia. Kalau boleh dia nak himpun bagi banyak-banyak, bagi ada banyak-banyak, sehingga dia lupa kepada agama, dia lupa kepada tanggungjawab hidup. Hidup dia kira iaitulah mengumpulkan harta. Dalam bahasa dia sebut apa? At-takatsur. Ada di kalangan manusia ni, dia kira orang panggil apa? Yang pentingnya dia dah senang dah Tuhan bagi, tapi kalau boleh nak senang lagi, sampai dia lupa segala-galanya. Dia lupa jamaah, dia lupa masyarakat, dia lupa tanggungjawab hidup. Satu, iaitulah mengumpulkan harta. Ini sifat yang yang dibenci oleh Allah. Jangan bagi ada kat kita ni. Gabungan sifat tu, sifat at-takatsur, dan juga iaitulah al-bakhlu. Apa dia al-bakhlu? Kedekut. Dahlah suka simpan harta, lepas tu kedekut pula. Memang iaitulah selalunya memang ada orang yang macam ni, dan kemudiannya pasal apa? Iaitulah dia kedekut, pasal dia suka simpan harta. Itu kaedahnya. Dia payah nak bersedekah. Ini orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Tuhan sebut dalam Al-Quran, ayat apa yang biasa kita duk dengar selalu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Celakalah, kata Allah, orang yang suka menimbun harta. Dah timbun harta pula, lepas itu kedekut pula. Payah dia nak bersedekah dan menginfakkan harta dia pada manusia yang lain. Iaitulah, kata Allah, hatta zurtumul maqabir. Bila orang ni nak sedar, sampai mereka jumpa lubang kubur, baru mereka tahu, baru mereka sedar. Masa duk hidup dah, sampai tak peduli langsung kod ni dan sebagainya. Tuan-tuan, hidup dia dalam keadaan begitu ingin
hartanya cukup banyak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sifat suka timbun reta sampai lupa tanggungjawab ni, maknanya bukan setakat iaitulah orang perseorangan. Kalau kumpulan pun yang tidak boleh memberi manfaat pada orang lain, ini merupakan sifat yang dikeji oleh syarak di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, itu yang kedua tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Alhamdulillah tak ada kat kita lah. Nah, cuma kita bawa ni sebagai satu panduan, sebagai satu peringatan kepada kita semua di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah wasakhabin fil aswaq, iaitulah orang yang suka meminta-minta, mencari peluang di dalam kumpulan orang ramai. Pasal itu fil aswaq tu maknanya meminta-minta di pasar. Meminta-minta di pasar. Maksudnya iaitulah meminta-minta di dalam kumpulan orang ramai. Untuk apa? Untuk maknanya mengambil peluang demi kepentingan diri dia. Ni macam contoh, kalau kita tengok sakhabin ni diterjemah dengan makna peminta sedekah. Meminta-minta ni pun satu sifat yang iaitulah maknanya sifat yang boleh menjatuhkan maruah dan harga diri. Pasal itu tak dituntut untuk kita jadi orang yang meminta-minta. Tapi kalau orang nak bagi itu tak ada masalah. Tapi kita pergi minta-minta yang ni iaitulah bahawa hakikat sifat yang cukup dibenci. Tambah-tambah kalau kita minta pula, kita termasuk orang yang tak layak meminta. Pasal apa? Kita orang yang cukup keperluan Tuhan bagi. Tapi sifat manusia ni kadang ialah sifat apa? Sifat tamak. Dia dah cukup kehidupan dia tu Tuhan bagi, okey dah. Tapi dia kira nak pergi minta lagi. Dia sanggup menghinakan diri dia, meminta kepada orang, tambah-tambah di depan tempat orang ramai. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, dibenci oleh Allah Ta'ala. Pasal apa tuan-tuan Tuhan benci? Salah satu sebab Tuhan benci ialah kita seolah-olah memaksa. Apa dia? Memaksa orang tu bagi. Pasal apa? Pasal kawan, contohlah ni, kita kawan tu minta sedekah. Dia pergi minta sedekah depan-depan orang ramai. Dia pun tengok kita lalu, dia kata derma. Dia kata lah, ataupun sedekah. Boleh bagi sedekah. Orang lain pakat duk tengok. Kawan ni tadi ni, dia pun terpaksa. Terpaksa ambil duit paket dalam paket dia untuk sedekah. Jadi sedekah dia tadi ni ialah maknanya lari daripada konsep keikhlasan. Maknanya kita paksa keikhlasan orang tu. Itu persoalan dia tuan-tuan. Sedangkan dalam persoalan bab nak bagi ke apakah, ini iaitulah bahawa sesungguhnya dalam keadaan tadi, iaitulah ikut orang, dia nak bagi, nak bagi banyak mana ikut suka dia lah. Jadi sebab itu kadang-kadang kita memaksa orang melalui kaedah tadi. Pasal itu meminta-minta di tempat yang menjadi tumpuan orang, maka sesungguhnya ini termasuk sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang ketiga. Dan yang keempat ialah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dibenci oleh Allah ialah jifatin bil lail, himarin bin nahar. Yang ni Nabi guna kalimah simbolik. Nabi kata apa? Iaitulah bangkai pada waktu malam dan kemudian keldai pada waktu siang. Apa maksud dia tu? Kalau tengok sepintas lalu mungkin kita nak faham apa maksud bangkai pada waktu malam. Iaitulah kata ulama yang mentafsirkan maksud hadis Nabi ni, bangkai pada waktu malam maknanya orang yang menjadi bangkai pada waktu malam. Apa maksud menjadi bangkai pada waktu malam? Salah satunya orang yang membiarkan malamnya berlalu tanpa usaha dia mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan waktu malam ni Tuhan sedia bagi manusia
untuk berjinak-jinak dan melakukan ibadat pada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah 1/3 malam yang awal untuk berjinak-jinak dengan Allah, melakukan ibadah dalam bentuk ijtimai, ramai-ramai, cara kumpulan. Contohnya macam contoh kita sembahyang ialah berjamaah maghrib, kita duduk dalam majlis ilmu, kemudian kita bergaul dan bermuamalah sama manusia dan sebagainya. Kemudian 1/3 malam yang nombor 2 dan 1/3 malam yang akhir isikan pula dengan ibadat kita dengan Tuhan. Kita saja dengan Tuhan. Waktu tu orang pakat duduk tidur, kita bangkit untuk melakukan qiyamul lail pada Allah. Jadi kalau kita biar waktu malam kita ni tanpa ada langsung manfaat kita untuk akhirat, dia macam bangkai, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bangkai ni tak ada apa, dah jadi bangkai dah. Ni pun sama, waktu malam kita jadi bangkai dan waktu siang pula jadi apa? Jadi keldai. Keldai ni apa maksud? Maksudnya ialah iaitulah kita kita biar waktu siang kita juga tanpa ada aktiviti yang boleh bagi manfaat kepada dunia dan agama. Contohnya dia suka buang masa, duduk saja, tak ada kerja apa. Iaitulah maknanya kot nak cari nafkah pun tak apa, dia kata ulat dalam batu pun boleh hidup, biar apilah. Ada makan, tak ada, tak usah makan, duduk saja, tak mau kerja apa. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, hak agama pun tak ada manfaat, hak dunia pun tak ada manfaat. Yang inilah disebut oleh Saidina Umar juga. Saidina Umar kata, aku paling benci golongan sabah lala. Apa dia sabah lala? Sabah lala ni ialah orang yang menganggur, sama ada dalam urusan dunia ataupun urusan agama. Seolah tak ada kerja apa, duduk atas dunia ni kira seronok, biar masa dia berlalu begitu sahaja. Yang ni disebut oleh Nabi jifatun bil lail. Apa dia? Lagi himarun fin nahar, iaitulah malam jadi bangkai, siang jadi apa? Siang jadi keldai. Itu disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir yang dibenci oleh Allah, kata Nabi, nombor 5, apa dia? Alimin bid dunya wa jahilin bil akhirah. Alim dengan dunia tapi jahil dengan akhirat. Maksudnya apa? Bab dunia dia pakar. Contoh dia ni bab kereta, dia pandai sungguh bab kereta. Dia main kereta lalu pun dia tahu rosak tang mana apa semua dia tahu. Kereta ni kereta ya adalah baik tak baik enjin dia dan sebagainya. Pakar. Tapi bab sembahyang dia tak tahu, bab akhirat dia tak tahu. Orang ni orang yang dibenci oleh Allah kerana ia melengkapkan diri dia termasuk dalam golongan jahiliyah. Kerana sifat utama jahiliyah, walaupun dia merupakan orang yang profesional dalam bidang dunia dia, tapi dia merupakan orang yang cukup jahil dalam persoalan akhirat dia di atas muka bumi Allah. Pasal itu kita kalau boleh, walaupun kita pakar ke pandai ke apa-apa, kita korporat ke teknokrat ke, kita profesional ke, kita arkitek ke, kita lawyer ke, kita apa pun, kalau boleh biar bagi alim juga sekurang-kurangnya untuk lepas diri, terutamanya ilmu perdu'ain, iaitulah persoalan akhirat, persoalan kita kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia 5, iaitulah golongan dan sifat orang yang dibenci oleh Allah. Buang, kalau salah satu ada daripada kita, buang sungguh-sungguh, lempak jauh-jauh, supaya kita berpeluang untuk mendapat apa yang disebut sebagai an-nadhru bin-nadhrir rahmah, ditilik dan dipandang dengan penuh kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cukuplah sekadar itu tuan-tuan, sebagai satu tazkirah pada pagi ini. Sebenarnya panduan ini untuk diri saya dan untuk kita semua. Mudah-mudahan kita semua tetap berada di dalam naungan rahmat dan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Kita tunda perjumpaan kita
kita pada waktu yang lain, insya-Allah pada bulan Ramadan, dengan sama-sama kita, iaitulah tuan-tuan, untuk kita ambil iktibar, kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang mendahului kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.